Salam Malaysia Madani, 大家好，欢迎收看那巴鲁尼新闻，我叫 Beverly Anastasia。Produk sambal mek ngoh yang diusahakan usahawan amanah ikhtiar Malaysia dilancarkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict melancarkan produk sambal mek ngoh milik Haslinda Wahab, Usahawan Amanah Ikhtiar Malaysia AIM di Kuala Terengganu. Iwan berkata kejayaan usahawan itu seharusnya menjadi inspirasi kepada ibu-ibu dan usahawan wanita lain di negara ini untuk terus mencapai kejayaan dalam perniagaan masing-masing. Berkesempatan untuk melancarkan produk sambal mek ngoh yang diusahakan oleh usahawan Amanah Ikhtiar Malaysia, iaitu Puan Haslinda Wahab, yang mana beliau ini pada mulanya hanya mendapat pembiayaan RM5,000 untuk memulahkan perniagaan sambal beliau beberapa tahun yang lepas sebagai seorang ibu tunggal. Dan hari ini beliau telah berjaya mengembangkan perniagaan ini dengan kapasiti pengeluaran 40,000 botol dalam satu bulan, dengan jualan ataupun peratat jualan bulanan mencecah RM400,000. Dan saya berbangga sekali dapat melancarkan produk sambal mek ngoh beliau pada petang ini, dengan harapan supaya beliau terus berjaya dan menjadi inspirasi kepada ibu-ibu dan usahawan lain untuk terus sama berjaya seperti beliau. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melancarkan produk sahabat AIM sambal mek ngoh di Raya Hotel di Kuala Terengganu pada 19 Februari. Turut hadir pengarah urusan AIM Syamir Abdullah Aziz, pengarah bahagian operasi lapangan Zubairi Muhammad Fazil dan pegawai-pegawai kanan AIM. Iwan turut menasihatkan para usahawan terutamanya yang masih terjejas akibat pandemik COVID-19 supaya terus bangkit dan berusaha memulihkan semula perniagaan mereka. Kita ambil inspirasi daripada mereka yang telah berjaya, yang telah turut sama terkesan semasa COVID-19 tapi bangkit dengan cepat kerana mereka berusaha dan tidak pernah putus asa. Mereka pernah jatuh dan bangkit semula, seperti saudari Puan Haslinda yang mana produknya kita lancarkan pada hari ini. Katanya lagi, kementerian dan agensi di bawah kementerian itu yang bertanggungjawab dalam pembangunan keusahawanan sentiasa mengamalkan dasar pintu terbuka untuk membantu usahawan atau koperasi yang memerlukan bantuan. Kementerian dan agensi sentiasa mengamalkan dasar pintu terbuka. Memang itu pun tanggungjawab kami, tanggungjawab kita di kementerian, dan saya lalukan kepada mereka yang berhasrat untuk memulahkan perniagaan, boleh datang untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada agensi-agensi di bawah kementerian seperti Amanah Ikhtiar Malaysia, ataupun Malaysia, Islamic Corp Malaysia, dan agensi-agensi lain. Sementara itu, Haslinda berharap kejayaannya itu boleh menjadi sumber inspirasi kepada usahawan-usahawan wanita, terutamanya yang sedang bergelut dengan masalah kewangan, agar mereka terus bangkit dan sama-sama mencapai kejayaan dalam perniagaan yang diceburi. Seluruh sahabat dan seluruh rakyat Malaysia rasanya perlu bangkit dan tak ada lagi istilah duduk rumah diam, sebab sekarang pun kita sedia maklumkan dengan keadaan ekonomi sekarang. Jadi apabila kita lambat bangkit, mungkin kita ke belakang. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada pihak kementerian dan AIM kerana telah banyak memberi sokongan dan bantuan dari segi pembiayaan sehingga beliau berjaya mengeluarkan produk baharu sambal mek ngoh. AIM dah memberi peluang untuk saya mencuba bidang usahawan. Jadi saya perlu gunakan peluang itu dengan sebaik mungkin. Haslinda berkata beliau akan membuka sebuah lagi kilang baru memproses sambal.
Ini kerana kilang sedia ada tidak dapat menampung pengeluaran sambal berikutan permintaan yang banyak. Lebih 32,000 usahawan di Terengganu dibantu Kuskop dan agensi-agensinya sepanjang tahun lalu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop dan agensi-agensi di bawah kementerian itu berjaya membantu lebih 32,000 usahawan Terengganu sepanjang tahun lalu. Menterinya Datuk Iwan Benedik berkata para usahawan itu menerima pembiayaan daripada Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM, SME Bank dan Bank Rakyat melibatkan dana pembiayaan sebanyak RM485.3 juta. Daripada tahun lepas, panjang tahun 2023, kita telah membantu 32,660 orang usahawan yang telah mendapat bantuan daripada Amanah Ikhtiar Malaysia, Ataupun Nasional, SME Bank dan Bank Rakyat, juga termasuk SME Corp. Ini melibatkan jumlah bantuan keseluruhan sebanyak RM485.3 juta. Ini khas untuk yang usahawan. Manakala bagi koperasi pula, 58 koperasi baru telah didaftarkan di Terengganu. Yang koperasi baru, 21 koperasi pula telah menerima pembiayaan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia melibatkan jumlah sebanyak 28.3 juta ringgit di bawah program tabung modal pusingan, dan 18 koperasi lain lagi mendapat grant bantuan melibatkan jumlah keseluruhan 1.3 juta ringgit. Jadi ini Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyampaikan amanat sempena Perhimpunan Bulanan bersama warga Kuskop dan agensi-agensi negeri Terengganu tahun 2024 di Hotel Raya di Kuala Terengganu pada 20 Februari. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Keusahawanan Kuskop Datuk Zamri Saleh, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Pemantauan Kuskop Nur Afifah Abdul Razak, Ketua-Ketua Agensi Negeri serta warga kementerian dan agensi di Terengganu. Iwan berkata dalam aspek koperasi pula, negeri Terengganu mempunyai sebanyak 823 koperasi berdaftar setakat Disember 2023. Daripada jumlah itu, sebanyak 58 koperasi baru didaftarkan pada tahun lalu di Terengganu, katanya. Selain itu, sebanyak 21 koperasi telah menerima pembiayaan berjumlah 28.3 juta ringgit di bawah tabung modal pusingan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Dan sebanyak 18 koperasi diluluskan pembiayaan di bawah bantuan pembangunan koperasi dengan nilai 1.3 juta ringgit. Jadi ini menunjukkan agensi-agensi di bawah kementerian telah melaksanakan peranan mereka, dan saya berharap pada tahun ini peranan mereka ini dapat ditingkatkan lagi. Iwan berkata sebanyak 37,598 pertubuhan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS telah direkodkan di Terengganu dengan 88% daripadanya merupakan usahawan mikro. Berdasarkan pencapaian ini, saya sesungguhnya sangat menghargai komitmen yang ditunjukkan oleh semua pegawai dan kaki tangan di kementerian dan agensi kita di Terengganu di dalam memastikan semua inisiatif dan bantuan kepada usahawan dan koperasi dapat disampaikan dengan berkesan. Ia bukan sesuatu yang mudah dan sudah tentu setiap orang telah memainkan peranannya. Perhimpunan Bulanan Kuskop di negeri-negeri dapat menyemai semangat kebersamaan. Penganjuran Perhimpunan Bulanan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop di negeri-negeri dapat menyemai semangat kebersamaan dalam kalangan warga Kuskop. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata, perhimpunan itu juga satu platform untuk menemui warga kementerian dan agensi. Buat julung kalinya, Majlis Perhimpunan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi diadakan di peringkat negeri dan di luar Putrajaya, iaitu di Kuala Terengganu pada 20 Februari. Lazimnya kementerian itu mengadakan perhimpunan di Putrajaya. Namun, kini dikembangkan ke negeri-negeri bagi membolehkan perkongsian daripada kementerian dan juga daripada pimpinan utama negara dapat disampaikan kepada warga Kuskop. Selalunya diadakan di Putrajaya, kita kembangkan ke negeri-negeri. Karena pada pandangan saya,
di Putrajaya itu kita berjumpa setiap minggu, mesyuarat pos kabinet. Tetapi saya merasakan wajar untuk kita ke negeri-negeri, ke wilayah-wilayah untuk juga menyampaikan perkongsian-perkongsian daripada kementerian dan juga daripada pimpinan utama negara kita. Itu sebabnya kita memilih Terengganu sebagai negeri yang pertama untuk kita mengadakan perhimpunan kementerian di luar Putrajaya. Iwan berkata demikian ketika menyampaikan amanat sempena Perhimpunan Bulanan Kuskop bersama warga Kuskop dan agensi-agensi negeri Terengganu tahun 2024 di Hotel Raya di Kuala Terengganu pada 20 Februari. Iwan berkata Terengganu dipilih sebagai negeri pertama mengadakan perhimpunan kementerian di luar Putrajaya sempena lawatan kerjanya selama 2 hari di negeri itu. Sudah tentu saudara dan saudari yang berada di Terengganu ini, di peringkat negeri, adalah benteng hadapan Kuskop atau saya terjemahkan sebagai frontliner dalam membantu usaha pembangunan usahawan dan koperasi negara. Berdasarkan perangkaan terkini, sebanyak 37.598 pertubuhan PMKS telah direkrutkan di Terengganu dengan 88% daripada jumlah tadi merupakan usahawan mikro. Selain itu, terdapat 828 koperasi di Terengganu yang telah didaftarkan sehingga Desember 2023. Saya berharap saudara dan saudari dapat saling bekerjasama dalam menyantuni dan memberi perkhidmatan cemerlang kepada pemegang taruh kita. Kita semua harus mengukuhkan permufakatan dalam kalangan warga kementerian dan agensi di peringkat negeri supaya gerak kerja kita dapat berjalan lancar. Muafakat yang dipupuk akan dapat memperkukuhkan hubungan dan semangat kerjasama dalam perkhidmatan kita semua. Mengenai lawatan 2 hari ke Terengganu, Iwan berkata kesemua usahawan menghargai usaha agensi-agensi kementerian yang membantu mereka dan menyediakan modal memulakan perniagaan. Dalam 2 hari ini saya telah mengadakan lawatan kerja ke Terengganu untuk berjumpa dengan usahawan-usahawan yang telah dibantu oleh agensi-agensi kementerian. Pada kali ini saya mengkhususkan kunjungan saya kepada usahawan yang telah dibantu oleh Amanah Ikhtiar Malaysia, dan dalam pertemuan saya dengan usahawan-usahawan ini mereka menghargai agensi yang telah membantu mereka, telah menyediakan modal permulaan perniagaan kepada mereka, dan banyak yang telah berkembang pada perusahaan yang lebih besar. Dan 2 daripada yang telah saya kunjungi dalam kunjungan di Terengganu ini memerlukan bantuan daripada agensi kementerian yang lain, iaitu Isimekop untuk membantu perolehan mesin-mesin baru untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka. Dan saya telah meminta Isimekop untuk membantu kedua-dua usahawan yang telah dibangunkan oleh AIM ini. Inilah kerjasama yang saya hasratkan di semua agensi di bawah kementerian supaya kita saling melengkapkan antara satu sama lain. Itu sebabnya saya memilih untuk mengadakan perhimpunan bulanan sekurang-kurangnya sekali setiap bulan di negeri-negeri, supaya tidak hanya bertumpu kepada perhimpunan kita di Putrajaya, tetapi kita turun ke lapangan untuk melawat usahawan, dan sekiranya ada perkara-perkara yang kita boleh lengkapkan perkhidmatan melalui semangat kebersamaan pasukan Kuskop dan agensi. Inilah tujuan kita. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict mengadakan lawatan kerja 2 hari bermula 19 Februari di Terengganu untuk menyantuni usahawan-usahawan wanita berjaya kementerian itu yang menerima pembiayaan daripada Amanah Ikhtiar Malaysia AIM. Selain melawat gerai sahabat usahawan AIM Terengganu, beliau turut melancarkan produk sambal Mek Ngo yang diusahakan oleh Haslinda Wahab.
Sepanjang 2 hari lawatan kerja, Iwan juga mengunjungi kedai makan Rumah Makan Kampung Terengganu milik Fatini Syukriah Ahmad Zalil dan mi celup Thai Meklala yang diusahakan oleh Mazlia Mazlan. Kami harap Menteri lepas ni sudi lagi berkunjung ke Rumah Makan Kampung, bertemu lagi dengan kami sahabat-sahabat Amanah Hatiau, dan kami harapkan Datuk terus memberi sokongan kepada sahabat-sahabat seluruh Malaysia, dan ini merupakan kali pertama juga kami menerima kunjungan VVIP, dan kami harapkan segala yang kami berikan adalah yang terbaik dan diterima baik oleh semua pihak hari ini. Terima kasih. Bila dapat pembiayaan dari AIM? Saya telah join dengan Amanah Hatiau ini pada lebih kurang 6 tahun lepas, dan ini pada tahun lepas saya telah membuka satu perniagaan Rumah Makan Kampung ini untuk berniaga dalam bidang makanan dan minuman, dan sebenarnya kami dapat sokongan dan support daripada bantuan daripada Amanah Hatiau jugalah daripada sini untuk membuat modal semua daripada Amanah Hatiau. Pada hari kedua pula, beliau mengadakan pertemuan dengan sahabat-sahabat AIM di Balai Raya Kampung Duyung. Kemudiannya, beliau melawat kedai keropok Kakti, iaitu pusat memproses dan menjual keropok lekor milik sahabat AIM, Hayati Matzin, untuk melihat proses penghasilan keropok lekor, dan melawat Mes Merah Batik yang diusahakan oleh Tuan Amira Tuan Senbut di Kuala Terengganu. Sebagai menyokong industri kraf, industri batik negara kita, dan sebagai menyokong pemakaian batik di tempat kerja, saya ingin mengajak semua rakyat Malaysia untuk berkunjung ke Mes Merah Batik di Batu Buruk Terengganu untuk mendapatkan batik yang terbaik untuk kita pakai. Saya pakai, dan mudah-mudahan kita semua memakai batik Mes Merah di Batu Buruk Terengganu. Saya sangat welcome untuk Datuk datang ke sini, dan kami sangat-sangat tunggu dan menghargai Datuk datang ke sini, dan dengan hari ini kami rasa bertuah dapat menerima sumbangan daripada Datuk. Syukur alhamdulillah. Saya berharap sumbangan ini dapatlah membantu mana yang perlu, dan yang akan datang pun lebih lagi membantu. Terima kasih ya. Sempena lawatan kerja itu, Kementerian turut mengadakan perhimpunan bulanan bersama agensi-agensi di bawah KUSKOP di Terengganu. Wan An